Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah, bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Qadir, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Tuan-tuan, puan-puan para pendengar yang dimuliakan, pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-84. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-20 surah At-Taubah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. Sesungguhnya orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah dengan harta benda dan jiwa mereka adalah lebih besar dan tinggi darjatnya di sisi Allah daripada orang yang hanya memberi minuman kepada orang yang menunaikan haji dan orang yang memakmurkan masjid sahaja. Sesungguhnya mereka itulah orang yang berjaya. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa ayat ke-20 surah At-Taubah ini menerangkan berkenaan orang yang beriman dengan iman yang sebenar dan membuktikan kebenaran iman mereka. Antara lainnya ialah dengan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya dan berhijrah dari Mekah ke Madinah serta berjihad di jalan Allah untuk menegakkan agamanya dengan harta benda mereka dan diri mereka. Adalah lebih agung darjatnya di sisi Allah. Dan mereka yang sudah mempunyai ketiga-tiga sifat ini, maka mereka itulah yang sangat tinggi kedudukannya. Perkataan hum yang bermaksud mereka selepas perkataan ulaika menjadikan ayat ini mengkhususkan syurga bagi orang yang memenuhi sifat tersebut. Tentu sahaja pengkhususan tersebut tidak bererti bahawa orang yang tidak memenuhinya tidak akan mendapat syurga. Bukankah tidak semua Muslim dapat melaksanakan ketiga-tiganya? Kerana itulah pengkhususan tersebut untuk mengisyaratkan bahawa ganjaran yang mereka terima sedemikian besar sehingga tidak dapat dibandingkan dengan ganjaran selain daripada mereka. Dan keberuntungan yang diperolehi selain daripada mereka tidak bererti jika dibandingkan dengan keberuntungan yang diperolehi oleh mereka yang mempunyai ketiga-tiga sifat tersebut, iaitu beriman, berhijrah dan berjihad dengan jiwa serta dengan harta benda. Sidang pendengar yang dimuliakan, kitab tafsir Nurul Ihsan mentafsirkan ayat ke-20 surah At-Taubah dengan menyatakan bahawa bermulanya semua mereka yang beriman dengan hijrah mereka itu dan berperang pada jalan meninggikan agama Allah dengan harta dan diri mereka itu adalah lebih besar darjatnya di sisi Allah daripada yang lain. Dan mereka yang mendapat kemenangan syurga ialah golongan yang terlepas daripada azab neraka. Mereka itulah golongan yang diberikan rahmat dan keredaan daripada Tuhan dan syurganya. Bagi mereka syurga itulah nikmat yang berkekalan selama-lamanya. Pahala yang amat besar akan diberikan kerana kesanggupan orang yang berhijrah meninggalkan ahli keluarga dan perniagaan mereka. Manakala Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Omar Khalid
melalui kitab mereka Tafsir Mubin, mentafsirkan ayat ke-20 surah At-Taubah dengan menyatakan bahawa sebanyak manakah pahala yang besar itu adalah merupakan suatu persoalan yang tidak mampu dijangkau oleh akal fikiran manusia. Abu Hayyan menyatakan bahawa setelah Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan 3 sifat orang beriman, iaitu beriman, berhijrah dan berjihad dengan jiwa dan harta benda, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan balasan dalam 3 bentuk nikmat pula, iaitu rahmat, keredaan dan syurga. Dimulai dengan rahmat kerana ia adalah nikmat yang paling sesuai untuk iman. Manakala keredaan pula ialah balasan yang paling setimpal dengan jihad. Manakala syurga pula ialah balasan yang sepadan dengan kesanggupan berhijrah meninggalkan kampung halaman. Manakala kitab tafsir Inspirasi mentafsirkan ayat ke-20 surah At-Taubah ini dengan menjelaskan bahawa orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi darjatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang yang memperolehi kemenangan. Berjihad bererti perjuangan di jalan Allah dan ia merupakan suatu bentuk pengorbanan diri. Intinya terdapat dalam iman yang bersungguh-sungguh dan ikhlas serta pekerjaan yang tidak kenal penat lelah. Pena seorang sarjana atau suara seorang mubaligh yang bersungguh-sungguh ataupun harta kekayaan seorang penyumbang mungkin merupakan bentuk jihad yang sangat berharga. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat ke-20 surah At-Taubah menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ke-20 surah At-Taubah ini menjelaskan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan contoh sifat yang dimiliki oleh orang beriman, di mana dengan keimanan yang kuat itu menatijahkan tindakan untuk menyahut seruan hijrah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menerusi ayat ke-20 surah At-Taubah ini juga Allah menunjukkan bahawa timbal balik iaitu ganjaran di sisinya sangat luas. Penekanan pada 3 sifat yang mesti dicontohi oleh umat Islam pada hari ini ialah beriman, berhijrah dan berjihad. Beriman artinya benar-benar meyakini kekuasaan Allah yang tiada bandingan dalam segala hal. Berhijrah pada zaman ini pula bermaksud berusaha meninggalkan perkara yang buruk, bergerak dari fasa kurang baik kepada perkara yang lebih baik untuk kebaikan yang dituntut dalam agama. Sesungguhnya, orang yang berhijrah itu adalah dengan meninggalkan larangan Allah. Dalam hijrah, ada ketenangan dalam ketegangan dan ada bantuan ketika kesusahan. Itu ialah sunnatullah orang yang berjihad. Firman Allah Subhanahu Taala dalam surah At-Taubah ayat ke-40, "Illa tansuruhu faqad nasaruhu Allah iz akhrajahu alladhina kafaru saniya ithnaini idh huma fil ghar iz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana fa'anzalallahu sakinatahu alayhi wa ayyadahu bijunudin lam tarawha وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Jika kamu tidak menolongnya, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya Allah telah pun menolongnya, iaitu ketika kaum kafir mengeluarkannya dari negeri Mekah, sedangkan dia ialah salah seorang daripada 2 orang sahabat semasa mereka berlindung di dalam gua. Ketika dia berkata kepada sahabatnya, janganlah engkau berduka cita, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Maka Allah menurunkan perasaan tenang kepada Nabi Muhammad dan menguatkannya dengan bantuan tentera, malaikat yang kamu tidak dapat melihatnya. Dan Allah menjadikan seruan syirik orang kafir itu di bawah, iaitu kalah dengan hina. Dan kalimah Allah, iaitu Islam, ialah yang tertinggi selama-lamanya. Kerana Allah Maha Berkuasa lagi Maha Bijaksana. Berjihad pula artinya menggunakan sepenuh kekuatan untuk mengekalkan konsistensi dalam kebaikan. Bersungguh-sungguh menangkis ujian hawa nafsu secara dalaman yang datang menerpa maupun ujian luaran daripada hasutan syaitan atau ajakan ke arah kejahatan. Demikianlah penjelasan
ketiga-tiga perkara yang seharusnya kita fahami dengan baik. Sidang pendengar yang dimuliakan, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-20 surah At-Taubah ini ialah: pertama, setiap Muslim hendaklah berusaha memiliki keimanan yang kuat sehingga mampu menangkis cabaran di akhir zaman. Iman ialah perisai utama dalam kehidupan. Kedua, umat Islam hendaklah mengamalkan konsep hijrah dan jihad dalam menguruskan setiap aspek kehidupan. Sektor ekonomi dan politik umat Islam perlulah sentiasa ditambah baik tanpa meninggalkan prinsip Islam supaya membuahkan kejayaan selepas hijrah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. Insya-Allah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.